Susulan kenyataan yang baru saja dikeluarkan oleh Istana Negara berhubung proklamasi darurat. Majoriti pemilik dan pengurus syarikat di Malaysia menjagakan pengusutan pendapatan organisasi mereka pada tahun ini susulan penularan COVID-19. Kat sini rasa macam kalau aku buat dan menjadi, mestilah benda ni dah meletup. But sekarang ni tak meletup pun. Yang meletup adalah kepala otak kita yang meletup. Tak capai lagi apa yang sepatutnya kita capai. Buat apa benda yang kita tak pernah buat, kita akan capai benda yang kita tak pernah capai. Yang penting kita ni buat je. Dan sometimes kita sebenarnya bila kita ni ready not to be ready, kita perlukan seseorang untuk tolak gitu. Dengan bimbingan, insya-Allah anda akan capai result yang sangat wow. Kadang-kadang kita nak buat keputusan, even untuk kita punya kehidupan harian pun, saya tanya dengan Sifu. Sifu saya still lagi jawab soalan saya. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Sador. Banyak bantu saya, keluarga saya. Alhamdulillah. Kita semakin banyak kat rumah. Jadi sebelum di rumah, saya tak boleh lepas kepada diri saya. Bila dah start belajar tu, banyak. Aku kata tak boleh, jangan tamak. Nama saya Nurda Mira binti Daling. Saya founder kepada Kedai Emas Miracle di Pasir Gudang dan saya ada satu lagi cawangan dekat Bandar Baruda lah. Sebenarnya saya memang langsung tak pandai marketing lah. Kita memang tak ada buat apa-apa marketing kecuali kita just sebarkan melalui kita punya Facebook, kita punya kawan-kawan. Cara yang memang betul-betul orang yang tak pandai marketing langsung. Sebenarnya saya memang berasal dari keluarga yang sangat susah lah. Jadi kami ni beradik memang lahir daripada keluarga yang susah. Jadi struggle untuk kita pergi belajar, sekolah apa semua tu sangat susah sampai kita kadang-kadang nak pergi sekolah pun tak ada duit. Yang paling kita terasa adalah bila kita start berniaga tu, kita start dengan hutang. Lepas tu hutang tu dalam berniaga tak berapa nak okey. Kita nak rolling modal pun lambat. Sampaikan hutang yang kita berhutang tu pun kita masih lagi rasa macam tak boleh nak bayar. Mak saya antara orang yang paling struggle untuk cari duit untuk kami sekeluarga lah. Sampai saya nak start untuk bisnes ni pun kalau boleh saya memang nak bantu mak saya, adik-beradik. Sebab kita rasa macam kehidupan kita ni sangat susah. Sampai bila kita nak berada pada satu tahap yang susah tu. Sampai saya rasa saya nak start berniaga ni, saya nak bantu mak saya, nak bantu adik-adik saya. Kalau boleh saya nak bagi dia orang lebih. Masa RPM tu saya tak tahu apa-apa. Senang kata marketing ni memang kita start daripada zero. Jadi bila kita pergi kelas Tuan Haji Sador, kita rasa macam banyaknya benda yang saya tak tahu pun, yang saya tak tahu. So start daripada masuk kelas Tuan Najib, yang saya belajar first adalah dia punya live marketing lah. Masa tu saya buat yang tu saja. Sebab Tuan Najib kata first kali memang kita kena tarik, kita kena target orang yang betul datang ke tempat kita, baru kita boleh bagi apa yang dia nak. Start dengan live marketing, saya punya sale bertambah. Setiap hari saya dah boleh maintain 10,000 sale. Masa awal-awal tahun tu saya buat sale dalam sebulan
RM400,000. Selepas tu next, bila kita buat lagi apa yang Tuan Najib ajar kita, sale meningkat kepada RM500,000. Bila meningkat tu, masa tu Tuan Najib kata saya dah tak boleh lambat. Pada tahun ini juga, kita dah pecah sale kepada 2 juta satu bulan. Dan rekod paling latest sekarang, kita dah pecah 3 juta sebulan. Okey, sebab saya dah masuk dengan kelas Tuan Najib, saya pun dah jumpa dengan semua tim Momentum. Jadi apa yang saya nampak adalah kita ni memang kena cari cikgu untuk kita teruskan kita punya bisnes. Macam saya dulu, if lah saya tak jumpa Tuan Najib Sadok, saya cakap terus terang, mungkin saya dah tutup kedai dah. Mungkin hari ni saya dah tak ada dekat sini dah. Kepada Sifu saya, Tuan Najib Sadok, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Sifu sebab banyak ajar saya daripada saya susah sampailah sekarang saya dah boleh rasa saya dah pegang duit. Saya tak tahu macam mana saya nak cakap, tapi saya sangat-sangat berterima kasih kepada Sifu. Walaupun macam mana kesusahan saya dulu, Sifu masih lagi ajar saya. Sifu percaya pada saya untuk saya terus buat walaupun saya dulu tak ada apa-apa. Sifu percaya saya. Sifu cakap saya memang boleh buat. Saya sangat-sangat terima kasih. Dan sampai sekarang sekalipun saya start, masih lagi Sifu bagi saya semangat. Dan apa-apa keputusan saya pun Sifu masih lagi bantu saya. Kadang-kadang kita nak buat keputusan, even untuk kita punya kehidupan harian pun, saya tanya dengan Sifu. Sifu saya still lagi jawab soalan saya. Terima kasih banyak kepada Tuan Najib Sadok. Banyak bantu saya, keluarga saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada anda semua. Terima kasih sebab setia menanti untuk sesi Facebook Live kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Kan bila melihatkan video tadi tu kan, beliau melihatkan kejayaan anak murid saya rasa satu benda yang sangat best sebenarnya. Okay, benda yang saya akan bangun setiap pagi bersemangat bila saya dapat tahu, bila saya dapat berita daripada anak murid saya apakah pencapaian dia. Okay, so ambil contoh tadi macam apa yang result yang you all tengok adalah result anak murid saya, Puan Nordamira. Dia adalah berniaga di Pasir Gudang. Okay, buka kedai emas tanpa pengalaman sebab dia dulu pernah lah kerja kedai emas. Dan dengan dia tak adalah modal terlampau besar, dia rolling dengan apa yang ada. Kalau kita tengok dia punya result dia, sebab tak guna kita nak bercakap sesuatu benda kalau tidak ada bukti yang nak menyokong benda tu. You all faham kan benda ni? Okay, so kalau kita tengokkan tu result dia. Okay, sekejap saya kasih besar sikit lah kan, kecil sangat tak nampak ni kan. Okay, saya besarkan sedikit kat sini. Kalau anda tengok result dia, ni adalah page dia. So, bila saya bercakap tentang whatever result ke apa benda pun, saya akan tunjukkan the real siapa orang tu, apa Facebook page dia. So, kalau anda tengok kat sini, puan ni adalah Facebook dia, Mira Gold. Buka kedai emas. 2018, dia bermula jualan dia setahun Masa tu dia buat dalam sebulan dah 50-60 ribu je. So, dalam setahun tu 611 ribu. Faham tak benda ni? So, you kena ingat, ni kedai emas. Bila kedai emas, dia kena buat jualan yang tinggi. Okay, jualannya tu kena besar sebab emas. Sebab untung dia pun paling-paling 7%, 8%. Faham tak ni? Okay, so apa yang berlaku? 2019 meningkat, naiklah kepada Alhamdulillah 4.55 juta. Dan hujung-hujung tahun 2019 itulah baru dia mulakan kelas. Itu pun sebab dia kata, suami dia suruh. Cik abang suruh. Kang tak pergi, Kang susah pula suami suruh. Okey, dia pun pergilah. Bila dia pergi, rupanya dia nampak, aku bukan sekadar boleh buat 4 juta setahun. Sebab kalau emas, untung 8%. Katalah paling tinggi pun 10%. Kalau dia buat 4 juta, 10% 400 ribu. 400 ribu bagi 12. Sebulan pun dalam 30 ribu lebih. Sewa kedai, nak bayar staff, rolling modal. So, berapa sangat yang tinggal kan? So, bila dia masuk je dalam kelas, saya cakap dengan dia, kita boleh buat lebih. You can do more. Tiba-tiba bila saya cakap macam tu pula, datang pula COVID, datang pula PKP. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun PKP, walaupun ada COVID, still manusia tetap membeli. Market
pasaran tetap ada. Kan, lagilah tahun lepas terlalu banyak bantuan diberikan oleh pihak kerajaan apa benda semua. So orang still membeli dan orang kedai emas lagi lah gila kan. So apa yang berlaku, sale Damira ni naik tahun lepas kepada 30.4 juta. Meningkat lagi, gila-gila babe. Daripada 4 juta naik kepada 30.4 juta. So itu Alhamdulillah berkat bila seseorang tu dia belajar. Faham tak ni? Dan saya ucapkan tahniah kepada anda semua malam ni yang sudi meluangkan masa untuk rendahkan diri. Saya tahu bukan semua orang adalah sanggup nak turun dan belajar. Sebab kita ni manusia ni, kita ada satu kelemahan yang ketara. Actually manusia ni sebenarnya dia adalah macam apa nama kita panggil? Dia adalah manusia ni, dia ada ego, dia nak belajar. Manusia ni dia ada macam kedegilan dia. Kan sometimes bila aku ni dah berniaga dah lama bertahun-tahun, tapi kenapa aku masih lagi nak kena, asal nak kena pergi belajar? Ada setengah orang mungkin dia malu. Tapi dengar sini tuan-tuan Rasulullah pesan kita kena tuntut ilmu sampai ke liang lahat. Hanya bila dah meninggal je tak boleh belajar. Jangan besok dah meninggal kan, tiba-tiba kalau lah dah meninggal pun boleh pergi belajar, susah je lagi kan. Pergi mana-mana kelas sebelah kita jenazah, bang meninggal bila bang? Meninggal semalam. Kenapa baru datang kelas? Itulah masa hidup itu sibuk sangat, busy sangat. Habis kenapa meninggal bang? Semalam kena hempap dengan stok. Dah meninggal. Rupanya meninggal founder not found sebab kena hempap dengan stok 1 tan. Dah meninggal. Dah meninggal baru nak datang kelas. So kita kena kan. So kita nak, ini saya bukan sumbat telinga. Ini adalah sebab kejap lagi kita ada guest. Okey. Saya ada tetamu kejap lagi. Bila saya bercakap tentang satu topik, saya terus jemput anak murid saya yang ada result. Kita terus tanya dia apa dia buat. So, untuk tak nak mengganggu, sebab kalau saya pasang speaker besar, kena pula kat mic saya, hari tu dia jadi macam berdengung. So, saya terpaksa lah sumbat. Walaupun sebenarnya tuan-tuan, saya bukanlah orang suka pakai benda Allah ni Saya memang tak suka pakai earphone, saya memang tak suka pakai headphone. Lagipun bahaya, ianya boleh mengganggu pendengaran. Walaupun saya ada banyak benda ni. Yelah, beli phone kadang-kadang dapat free lah apa benda semua kan. Ada banyak dalam laci ni, ada banyak. Okay, beli telefon lagi lah dapat headphone, earphone tu kan. Okay, so saya akan panggil anak murid saya. Tapi topik malam ni yang saya nak bercakap dengan anda semua. Okay, yang saya nak bercakap adalah 3 benda yang kalau you adalah agent, dengar sini saya dah ready nak keluar saya punya pen sakti saya ni. Okay ni, adakah you all dah ready? Adakah you all semua dah ready untuk nak belajar? Saya nak tanya, komen dulu dah ready. Jangan nak tengok dulu, nak tengok. Dia dah ready baru kita bagi dia ilmu malam ni. Okay, komen dulu ready dan jangan lupa bayar yuran. Apa yurannya? Alah, tekan butang share je lah. Itu je. Bukan kena bayar pun. Kita bawa sekarang ni hampir setiap malam ada FB Live. Okay, hampir setiap malam. Walaupun saya patutnya boleh spend time dengan family saya, wife saya kan. Tadi orang rumah saya dah ajak, bang jom karaoke bang malam ni. Kan, karaoke kat rumah. Kalau kat luar ajak lagi hujan, dah rumah kita selamat. Okey, baik. Menyumbangkan suara. Okey, baik. So, jadi malam ni saya nak ajar anda, benda yang saya nak ajar adalah benda macam ni. Sebelum nanti saya akan jemput saya punya guest untuk betul-betul kita talikan betul tak apa yang saya ajar dengan apa dia buat, apa hasil dia. Senang. Bila you all tengok bukti yang nyata, senang gila. Jadi korang lebih percaya dan you all akan terus buat. Tak ada banyak cerita, tak ada banyak cekadak. Okay, so saya nak cakap macam ni. Sebab bukan semua orang adalah berniaga. Okay, dia macam ni tau. Bila kita ada bisnes, bila kita bercakap tentang banyak pula saya punya contengan ni. So, bila kita bercakap tentang bisnes ataupun kita menjalankan perniagaan. Okay, perniagaan ni ada banyak cara. Okay, so bila kita bercakap tentang bisnes atau perniagaan, bisnes atau perniagaan ni dia ada banyak cara. Okay, ada cara yang kita jadi founder. Okay, ada cara yang kita mungkin adalah jadi HQ. So, itu adalah cara. Okay, ada orang dia mungkin dia adalah HQ. Ada orang pula dia adalah dapat daripada HQ, dia mungkin adalah stokis.
Okey, macam tu. HQ pula dapat barang daripada mana? HQ adalah dapat barang mungkin daripada kilang. Okey, ataupun orang yang produce produk dia. So, beza HQ dengan stokis adalah macam ni. HQ dapat daripada kilang, dia kena modal besar, dia kena order, dia ada minimum order quantity, MOQ. Dia kena uruskan stok, dia kena ada ramai staff yang kena jaga stok, staff yang nanti kena jaga stokis, staff yang kena jaga training. So, ada banyak benda lah proses nak kena buat. Faham tak ni? Masalahnya bila korang masuk mana-mana company yang HQ dia tak sediakan semua benda Allah tu, tu yang masalah tu. Itu benda yang agak mencabar. Boleh faham ni? Tapi nak jadi HQ ataupun nak jadi founder bukan satu perkara yang mudah. Sebab banyak benda, nak kena banyak benda, banyak tanggungjawab. Tapi dengan sini, stokis pula adalah orang yang dia mungkin tak perlu, minimum order dia tak banyak sangat. Faham tak kat sini? Sebab malam ni apa yang saya nak fokuskan adalah kepada sini, kepada apakah you punya peranan kalau you adalah stokis, ataupun mungkin you adalah duduk di bawah stokis, namanya agent ke, dropship ke, terpulang lah apa benda pun yang korang panggil nama. Tapi dia adalah duduk di bawah tu. Okay? So HQ kita kena faham So kat sini stokis, untung jadi stokis sebab you all tidak payahlah nak keluar modal terlampau banyak. Tidak perlu ada ramai pekerja. Even setengah orang tak ada pekerja langsung pun. Okay? Faham tak saya? Boleh faham tak saya cakap ni? So lebih mudah untuk nak dapatkan, you just cari HQ mana yang bagus, dia boleh supply produk yang terbaik, ada result, you pun yakin dengan produk tu, pastikan stok supply adalah mencukupi. Okay? Dan dia pula ada mungkin training, dia ada sistem reward yang menghargai you all sebagai seorang stokis ataupun sebagai agent. Boleh faham tak ni? Okay, dengar sini. Masalahnya ramai orang bila dia jadi stokis ataupun bila jadi agent, dengar sini. Ini kesilapan dia. Boleh tak saya bagi tahu dulu kesilapan dia apa? Dengar dengar. Sebenarnya HQ ni kerja dia adalah sediakan produk. Sediakan you produk. Okay. Lagi bagus juga dia adalah sediakan bahan untuk kempen, ataupun dia boleh bantu you sediakan bahan untuk marketing. Tu tugas dia. Sediakan produk, sediakan bahan marketing. Contoh macam mana nak explain pasal produk ke, macam mana kunci kepada macam mana nak jual produk tu senang mudah. Tu tugas dia Tugas dia bukan buatkan you marketing. Sebab dia dah habis duit banyak keluarkan produk dan manage stok. Dia orang kena jaga rolling. Bila dia kena buat macam-macam benda, sekejap lagi sekarang masalah kat situ. Kan produk entah ke mana, marketing entah ke mana. Tugas stokis dengan agent pula, apa tugas you? Okay, apakah you punya tugas? Stokis mungkin dia ada kat sini. Kalau anda adalah stokis, mungkin ada yang pertama tugas you adalah rekrut lebih ramai agent. Rekrut agent, tu tugas pertama. Nombor 2 adalah untuk fokus kepada sales. Dan juga kejap. Tugas you adalah bukan sale dulu. Nombor 2 adalah fokus you adalah untuk buat marketing and fokus kepada close kepada sales. So inilah tugas stokis. Sama juga lebih kurang macam agent. Agent mungkin ada setengah orang mungkin agent dia mungkin fokus directly kepada customer. So tak payahlah you all nak pergi nak rekrut agent. Sebab fokus you adalah mula-mula bina ataupun bina pendapatan. Dapatkan dulu income. Faham tak saya cakap ni? Siapa faham tu komen lah kat situ. Faham? Senang saya nak tahu korang ni faham ke tidak. Okay. So masalahnya ramai kadang-kadang bila jadi stokis ataupun agent, dia sibuk tunggu bila HQ nak tolong akak ni. HQ ni memang apa HQ ni tak tolong apa-apa pun. Kita dah ambil produk dia. No. Tugas kita kan nak mencari rezeki. Mana ada benda rezeki yang datang bergolek. Mestilah kena buat sesuatu. So tugas you adalah fokus kepada marketing and fokus kepada sale. Faham tak ni? That's why lah kenapa ramai orang hari ni adalah sale dia stop. And then ramai juga yang sale dia drop. Lepas tu pula bila berlaku pula PKP, panik, gabra, kelang kelibut. Dah tak boleh buat sale. Dan tak ada kerja lain, balik-balik salahkan HQ.
Balik-balik salahkan mungkin JKKKK kampung. Mungkin kadang-kadang dia terlanggar tiang elektrik pun dia salahkan tiang elektrik. Semua benda Allah salah. Dia seorang je betul. Faham tak ni? Nampak tak kehawawan dia kalau macam tu? Ni kalau jumpa orang macam ni, kita jangan tanya dia how are you. Cakap dengan dia how are you. Kan? Malas. So, saya nak ajar anda dalam perspektif. So, malam ni pun orang yang saya jemput adalah orang yang dia adalah stokis. Dia adalah stokis. Dan nanti kita nak tanya apa yang dia buat. Apakah benda-benda yang dia buat menyebabkan kenapa dia boleh capai jualan yang bagus. Walaupun dulu-dulu, bukanlah lama sangat dulu tu, setahun 2 tahun yang lepas je, dia hanya boleh buat 1,000 je sebulan. Ada bulan tu dia hanya buat 300. Faham ni? Faham tak faham ni? So inilah benda yang kita nak cuba congkil malam. Kita cuba bongkarkan. So kalau you all tak dengar betul-betul malam ni, you all rugi besar. Dah lah sale drop kan. Lepas tu tak ada duit. And then hidup susah. Dan lepas tu tersepit. Tapi tak nak buat apa-apa. Tak nak berusaha sesuatu. So you must do something. So kalau you all dengar saya punya live malam ni, saya nak anda betul-betul fokus dengar. Okay, apakah seorang stokis ataupun seorang ejen ni akan buat? Apa benda yang dia buat? Dan untuk nak menjemput pula, saya takkan jemput orang yang biasa-biasa. Saya akan jemput orang yang ada result. Yang asalnya dia pun adalah susah. Bukannya senang. Sekejap lagi saya tunjuk, jangan risau. Kau main-main kan? Ni kita tak main-main ni. Kita betul-betul nak tunjuk, kita nak bagi anda ilmu yang best gila malam ni, insya-Allah. Dan kalau anda stay tune sampai habis, kita pasti akan berikan anda sesuatu. Bukan sekadar ilmu tuan-tuan, tapi ada banyak benda yang saya suka nak beri kepada you all semua malam ni. Okay, so siapa nak tengok result dia dulu? Okay, saya suka nak tunjukkan result anak murid saya sebelum saya jemput dia. So berapa ramai kat sini dah ready untuk saya jemput tetamu saya. Dan apakah poin-poin yang kita nak tahu, apa nak buat, apa langkah, nanti kejap lagi kita tanya dia. So kita belajar daripada orang yang dah buat lebih senang. So tak kira lah unit agent produk apa pun, you all boleh tiru Vasi, boleh follow. Dan you all kena sedar bagaimana cara aku mesti onlinekan bisnes dan tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan. Itu benda yang kita nak kena buat. Ramai pelanggan, insya-Allah banyak sales. Kurang pelanggan, kurang sale. Apatah lagi kalau kat social media tak ada follower. So ramai cakap kat saya, dia komplain, saya ni tak ramai follower. Dah tu ramaikanlah, saya tak tahu. Main aku tampar. Tampar penampar kilat saya bagi sekejap lagi. Jangan suka cakap saya tak tahu. If you tak tahu, benda yang you kena cakap adalah saya tak tahu. Saya kena belajar benda ni. Bagaimana saya boleh belajar benda ni? Kat mana saya nak tengok video? Kelas apa patut saya masuk? Macam tu. Bukannya saya tak tahu. Balik-balik nak jadi mangsa keadaan. Ni semua takdir saya. Amin aku tampar. Sekejap lagi kenapa tampar? Takdir you. Memang ditakdirkan saya tampar you. Kan? Nak takdir sangat. Amin aku takdirkan kau ni. Okay. So saya nak tunjukkan result anak murid saya. Beliau seorang anak muda. Tahun lepas umur dia 23. Bayi-bayi saya jugalah ni, lebih kurang 10 tahun yang lepas. 10 tahun lepas, bukan sekarang. Okay. Baik. So, jadi dia adalah, nama dia adalah saudara Khairul Marzuki. Dia punya page adalah Zuki Capital. Cuba tengok 2018 jualan dia lebih kurang bawah 1.1600 bulan. Sekejap saya bukakan dia punya yang ada bulan-bulan yang sekejap saya tunjuk. Sekejap kita tengok sekejap. Kita tengok yang 2018 punya sale. Kita tengok sebab tu kita suka tanya. Nampak ada bulan yang jualan dia 500. Ada bulan yang jualan dia 800. Ada bulan tu hanya buat 700, 600. Nampak tak tu? Tak nampak je. Saya besarkan sikit. Senang je, bukan susah sangat benda lah ni pun. Okey, sebentar kejap. Saya memang kalau kat rumah ni terpaksa one man show sebab tak ada team kat rumah. Okey, musim PKP. So kita tengok cuba tengok jualan dia nampak 500, 800, 700, 600, 8,000. Lepas tu merudum telur. Banyaklah telur rebus dia makan time tu. Masak sambal pun sold up. Okey, 2019 adalah naik lepas tu jatuh balik.
Dan lepas tu apa yang dia buat? Dia datang kelas, dia belajar. So bila belajar baru dia tahu rupanya ada banyak benda kesilapan yang dia buat. Faham tak ni? So apa yang berlaku? Dengar, tengok sini. Apa yang berlaku? 2019 tadi dia cuba buat sendiri. Cuba buat sendiri, dapatlah 125,000, naiklah 11,000. Tapi dia bengang. Yelah, sebagai seorang anak muda yang dah berniaga, mestilah ada banyak benda dia nak bantu, dia nak senangkan mak bapak, nak senangkan keluarga, adik-beradik. Alhamdulillah dia masuk kelas, dia mulakan dengan roket pemasaran momentum pada tahun lepas. Okey, dia mulakan. Alhamdulillah 2020 agak-agak berapa sales dia? Bila kita invest kepada ilmu, bila kita invest kepada masa kita, alhamdulillah 2020 dia close 3.02 juta. 3.02 juta. Lebih kurang dia dapat naikkan sale dia adalah sebulan dia dapat naikkan sale. Tahun lepas paling tinggi adalah pada Disember dia buat 600,000. Macam okay, 600,000 tau. So, you rasa? Takkan you all tak boleh buat? Seorang anak muda, ada orang kata, ada orang bagi alasan, saya ni muda sangat lah, umur saya baru 20. Alah, come on lah. You all yang muda, lagi senang nak faham benda ni cepat. Ada setengah pula, saya ni dah tua sangat lah. Aduh, KFC punya owner tu, umur 70, baru kaya. Kan, age is just a number. Nombor je. Yang penting keinginan kita. Sama ada kuat ataupun tidak. Okay, so saya tanpa membuang masa, saya pun dah pumpang-pumpangkan dah pencapaian anak murid saya ni. So rugi besar kalau kita tak bawa dia masuk. Dah ready daripada tadi. Okay, saya bawa dia masuk sekarang Magic ni. Kan. Korang kena make sure korang catat. Sebab dia dah buat. Dia buat apa? Dia adalah stokis kepada hanya jual peyek, rempeyek. Sekejap lagi saya suruh dia kenalkan diri dia lah, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuki, apa khabar? Sihat? Kejap suara tak dengar pula. You all boleh dengar suara? Zuki? Okay, alright. Saya ingatkan saya punya headphone ni rosak. Cuba try cakap. Okay, waalaikumsalam Sifu. Terima kasih banyak Sifu. Tiba apa khabar, sihat? Alhamdulillah, syukur sihat. Okay, semangat ni lah. PKP kan, hampir setiap malam saya live kan, Zuki kan? Betul, setiap malam saya join Sifu. Kampung masa join Sifu sebab nak dapatkan ilmu baru. Okay, yang lain you all, adakah you all boleh dengar ke suara? Tim boleh juga bagi tahu saya. Okay. Tak dengar slow. Cuba. Okay, dengar Okay, Zuki, kenalkan diri. Apa Zuki buat? Dia orang tanya. Okay, alright. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, According to Just a Taste. Okay, Zuki merupakan nama penuh Muhammad Karim Azli bin Khairuddin. Bukan distributor ataupun dipanggil sebagai stokis lah, paling mudah stokis di seluruh Malaysia dan juga Singapura. Kita bukan founder, kita hanya menjual produk orang sahaja, iaitu kita menjual produk Golden Salted Egg Peyek paling sedap di dunia. Itu bawah syarikat, yang mana syarikat HP kita berada di Gurun Kedah. Suzuki berada di Selangor, Zuki memegang kawasan Selangor dan juga itulah itu kawasan jajahan yang memang ramai sangat-sangat tingkat sana. Alhamdulillah semua. Okay, so Zuki, cuba Zuki ceritakan apakah cabaran Zuki sebagai seorang yang hanyalah stokis ni, yang bukan founder. Apa cabaran nak buat sale dulu? Yang saya nampak Zuki punya sale masa tu hanyalah baru RM300, RM1,000. Apa cabaran? Apa yang sebenarnya Zuki tak tahu masa tu? Okay, alright Sifu. Terima kasih Sifu atas soalan tu. Okay, berkaitan dengan apa yang saya tak tahu, sebenarnya banyak saya tak tahu. Of course lah, first thing first, cara kita memarketingkan secara online. Dalam bisnes, kita kena tahu ada platform online, ada platform online. Offline dan juga online. Tapi bila saya belajar buat offline, benda tu lambat Sifu. Dia macam perlu mengeluarkan kos yang banyak, kena masuk booth, kena buka, orang kata kena buka bonet kereta, kena jual secara retail dan buat secara sorang-sorang. Dan benda tu yang menyebabkan saya rasa macam penat sangat. Dan bila kita belajar secara online Sifu, bila kita tengok online ni, lagi mudah. Dan sales kita, jujur saya cakap dengan Sifu, sepanjang 2019, saya cuba untuk buat sales secara online. Tapi dia macam perlahan, sangat perlahan. Dan sales dia macam, sebab tak ada ilmu, kita main redah je. Apa yang kita rasa macam betul, kita buat je lah.
sebab kita tak pergi belajar. And then alhamdulillah Sifu, bila kita masuk 2020 baru saya faham apa sebenarnya yang kena buat sewaktu online. 2019 jujur saya cakap Sifu, sepanjang online saya menjual je. Saya tidak bagi value kepada bakal pelanggan saya. So benda tu lah yang saya nampak macam sebenarnya benda ni salah. Actually bila kita buat online, kalau betul-betul saya belajar dengan Sifu Najib betul-betul saya belajar, lama-lama saya faham, rupanya bila kita buat online ni kita bagi more value. Value yang luar biasa kepada bakal pelanggan kita ataupun pelanggan-pelanggan yang sedia ada. 2019 sebenarnya banyak start Sifu. Walaupun belum PKP dah start. Tak tahu nak buat sales macam mana, tak tahu nak edit gambar macam mana, nak pakai apps apa, semua saya tak tahu. Tapi mujur saya masuk kelas RPM. Itu paling best. RPM finale 2019, itu yang momen yang Zuki rasa macam banyak benda yang berubah. Kalau dulu kita nak edit gambar, kita just pakai kamera biasa. Ambil gambar pun biasa-biasa. Tapi lepas saya belajar RPM, dekat dalam kelas RPM, Sifu ada cikgu-cikgu momentum ada sebut, okey kena pakai ni. Lepas tu Sifu Najib pun cakap, benda ni berkesan, senang nak pakai. Edit je pakai phone semua kan. Balik daripada kelas RPM, kita terus implementkan apa benda yang Sifu ajar dalam kelas. Kita terus download apps tu, kita terus pakai. Walaupun tak cantik Sifu, memang bodoh lah orang cakap gambar-gambar dulu kan. Saya boleh recall balik gambar lama tu memang tak cantik. Memang kata sekadar buat je lah, sekadar ada kan. Tapi alhamdulillah Sifu, bila kita belajar betul-betul dengan Sifu, RPM lah, banyak kali saya pergi RPM sebenarnya dan itu adalah kesilapan yang sangat besar. Sebab saya rasa macam, kenapa aku pergi banyak kali? Kalau aku buat keputusan lebih cepat untuk pergi ke next level punya kelas, lagi bagus. Sebab dekat RPM pun kita dah dapat ilmu yang banyak. Waktu saya masuk RPM tu Sifu, saya dah berjaya pecahkan, apa orang kata bulan 12 tu dah ada sales yang macam memberangsangkan. At least dah ada sales daripada tak ada langsung. Kan kalau tengok 2018 saya collapse, tak ada sales. Lepas tu 2019 collapse lagi, tak ada sales. So macam segan jugalah sebenarnya. Segan juga dengan diri sendiri. Okey, Zuki, maksudnya macam ni. Walaupun baru mulakan, bila pergi belajar ni, walaupun baru mulakan dengan RPM, ada orang kata, alah RPM ni kelas dia mungkin basic. Tapi itu je dah memberikan Zuki banyak pengajaran dan banyak pelajaran. Dan benda tu Zuki dapat result dia cepat. Betul ke betul? Betul, saya setuju Sifu. Saya sangat setuju. RPM punya ilmu sahaja, saya dapat breakthrough ada sales daripada kosong Sifu. Daripada kosong saya terus ada sales. So itu yang saya rasa macam, okay, aku kena pergi ke next RPM. Lepas tu masa RPM tu saya pergi, tak silap saya 2 hari. Lepas tu Sifu ajar macam-macam. Masa tu yang paling best Sifu, kelas tu kena bayar. Kan, kena bayar. Sekarang ni Sifu buat RPM percuma, saya rasa macam, bestnya percuma. Kenapalah korang tak nak pergi? Macam itulah. Saya memang, apa orang kata kali ni, RPM yang insyaAllah Sifu jalankan tak lama lagi ni kan. Saya memang bawa tim saya sebab saya cakap dengan diorang, apa yang bermula hari ini sebenarnya saya bermula daripada RPM. Saya start daripada kosong, saya tak ada duit. Sifu, saya nak masuk kelas Sifu pun saya tak ada duit. Dan bila Sifu bagi peluang untuk masuk kelas RM RM1 waktu tu, saya berebut-rebut dengan saya punya diri sendiri untuk pergi kelas tu. Dan alhamdulillah RPM balik je terus ada impact, sales terus naik. Alhamdulillah Sifu. So point yang saya nampak tadi Zuki share adalah, dengar sini, dengar betul-betul. As you adalah stokis or agent, benda pertama yang you all kena buat, jangan menjual. Tetapi tadi Zuki cakap share value. Give something yang macam contoh, katalah Zuki dia nak tarik orang berniaga. Kalau dulu mungkin Zuki promote, ambillah sini berniaga ni, peyek-peyek ni, saya peyekkan awak semua. Semua orang dah terpeyek. Semua orang macam tak boleh nak handle. So apa value yang Zuki selalu buat, dan saya nampak Zuki mulakan apa yang saya ajar dalam RPM. Contoh ni saya kata, banyakkan kongsi value, banyakkan kongsi tips, macam mana buatkan orang lebih tersentuh dengan kita. And then Zuki pula adalah buat FB Live. So dalam FB Live tu lah dia gunakan FB Live untuk berkongsi. Boleh tak Zuki explain kat dia orang apa maksud value yang Zuki selalu kongsikan kat dalam Zuki punya Facebook? Okey, itu benda yang paling best Sifu. Sebenarnya dalam Facebook kan, saya mula masa nak starting buat FB Live tu pun saya stuck sebenarnya Sifu. Saya tak tahu nak bagi value apa. Tapi saya memang dah pergi belajar kan. So saya cakap dengan diri saya, boleh ke kalau saya nak sharekan ilmu yang saya dah belajar dengan Sifu Najib. So bila saya check balik, oh rupanya ada tips-tips yang Sifu Najib bagi. Contohlah 5 tips kejayaan. 5 tips untuk buatkan kita segar waktu pagi. 5 tips untuk kita berenergi setiap hari. So saya mulakan dengan tips dulu. Saya tak pandai coaching orang Sifu, saya tak pandai mengajar, saya tak tahu nak cakap apa bila saya nak rekrutmen team. So apa yang saya bagi dulu adalah tips.
Saya mulakan FB Live saya dengan tips dan daripada situ Sifu, saya dapat rating fans yang meningkat. Kalau dulu kita buat live 2-3 mata je tengok. Tapi lepas RPM pun kita dah start ada 10 mata, 15 mata. Tapi Sifu selalu cakap, jangan pandang kepada mata yang tengok live kita tu. Sebab benda tu tak penting. Yang penting apa yang kita nak sampaikan. Setiap hari Sifu, saya never stop buat live, hari-hari buat live. Dan setiap hari juga saya akan ikuti Sifu Najib punya sarapan minda momentum. Untuk saya dapatkan momentum saya buat live juga. Sebab jelah bila kita tak ada ilmu sangat Sifu, bila tak ada ilmu, kenalah cari ilmu tu. Takkanlah kita nak main cakap je dalam live, tak boleh juga. Nanti orang cakap, alah kau ni cakap tak ada point. Tak ada value pun kau nak bagi dekat aku. So buat apa aku nak tengok live kau? So Zuki macam, okay, nak tak nak Zuki kena ada ilmu, kena ada something yang Zuki kena, orang kata share secara besar-besaran dekat FB Live. Tapi starting saya memang FB Live. Lepas tu setiap hari Sifu tak ada konten lain. Saya memang fokus FB Live sahaja. Saya tak ada konten lain sebab saya tak tahu nak cakap apa. Waktu RPM tu permulaan punya orang kata ilmu tu. Memang saya tak tahu nak cakap apa. Dan saya, okay, of course, lepas RPM tu Sifu, sebelum saya start bagi value yang betul-betul value, saya masih menjual lagi. Saya masih macam menggunakan posting, okay, siapa nak join Team Zuki boleh join sekarang. Siapa nak beli payet boleh contact Zuki. Kita masih menggunakan copywriting yang salah. Zuki, copywriting macam tu semua orang pakai. So apa beza kan dengan semua orang pakai benda tu, semua orang klise. Semua orang hawau ayat dia macam tu. So Zuki adalah follow apa yang saya ajar, share value dan Zuki buat yang berbeza. Betul? Okay, teruskan Zuki apa yang Zuki nak share tadi. So nampak tak? Okay. Kebanyakan orang kat luar sana, dia suka buat ikut cara yang sama, cara yang membosankan, cara yang membuatkan customer lari, bukannya rebut. Customer tu tak cukup tanah lah dia nak cabut. Sebab korang suka guna teknik yang menakutkan. So Zuki adalah dia ikut apa yang saya ajar dalam RPM je. RPM dah lah sekarang dapat tajian percuma. Tak ada nak bayar apa-apa. Pun tak nak join. Okay, so apa yang Zuki nak share tadi, Zuki teruskan. Okay Sifu. So bila Zuki dah start belajar, Zuki tengok setiap orang kata tips yang Sifu Najib bagi ni boleh bercerita dalam FB Live. So saya start ambil poin-poin tu, saya buat benda yang paling mudah Sifu. Setiap pagi join sarapan minda momentum. Of course dalam RPM memang ada ilmu tu. Tapi kita dah bayangkan kalau nak buat 30 hari punya FB Live sebulan tu, mana nak dapat poin lagi? RPM tu 2 hari je, mana dapat penuh banyak-banyak poin kan? So Zuki memang fokus terus untuk ikuti kelas Sifu Najib setiap pagi, momentum, sarapan minda momentum tu, belajar. Okay, dalam masa kita buat live di Sifu, mula-mula tim saya tak support saya Sifu. Tim saya memang tak masuk live saya, diorang macam terpinga-pinga, kenapa nak kena join, apa yang share kat dalam tu dan sebagainya. So bila kita dah start ada team, kita cakap dengan diorang, kita explain, okay dalam FB Live ni kita share tips. So you kena tengok, at least you belajar something dan you boleh implementkan dalam FB Live. So Zuki jap maksudnya Zuki minta Zuki punya stock agent di bawah Zuki, meh sini tengok ni Bang Zuki nak buat live ni. So Zuki ajak dia orang tengok supaya dia orang boleh belajar apa yang Zuki nak buat supaya dia orang boleh tiru. Betul Zuki? Betul Sifu. Tapi mula-mula dia tak nak tengok. Tak nak. Manusia memang macam tu. Mula-mula memang tak nak tengok, tapi bila Zuki dah start ada result, apa jadi lepas tu? Alhamdulillah Sifu memang impactful gila-gila. Kita memang ajak mula kita ajak pelan-pelan lah Sifu. Macam kita tak nak paksa orang kan, sebab kita berurusan dengan manusia. So bila berurusan dengan manusia, takut kita memaksa sangat. Takut diorang rasa macam, alah Zuki ni paksa pula, orang tak nak tengok dah lah. So Zuki waktu tu jujur cakap, siapa yang tak down kalau kita bagi tahu dekat team, kita nasihat dia tengok tips kita, dia tak nak join. Of course saya pun ada rasa down. Tapi asbab saya berbekalkan ilmu Sifu kata tak payah pandang mata tu, saya tak pandang langsung. Saya memang tak pandang langsung, lantaklah dia orang masuk ke tak ada masuk ke, saya buat je. Okay, so bila start team nampak macam saya dah ikutlah Zuki punya live ni, tips dia bagus. Waktu tu Sifu, bulan 2019 tu, saya punya team tak ramai pun Sifu. Yang ada dalam 10-20 orang sahaja. 10-20 orang je. Oh, so mula-mula Zuki punya team hanya dalam 10-20 orang je. Kan, ingat tak mula-mula saya kata Zuki, perkara pertama adalah ramaikan dulu ejen ni kan? Betul kan? Betul. Okay, Sifu memang ajak untuk ramaikan ejen. Kita memang ada 10-20 orang je waktu tu. Dan saya pun tak tahu nak cari ejen ni macam mana.
Tapi dalam RPM Sifu kata okey buatlah. Kita pun buatlah. Okey, setiap kali sepanjang live ni Sifu, penutup live tu saya memang belajar cara Sifu Sifu buat live. Setiap kali penutup Sifu akan ambil dalam 1 minit hingga 3 minit untuk bagi tahu yang kita ada cari agent ataupun dropship seluruh Malaysia. So saya ikut cara tu, saya cuba buat. Alhamdulillah Sifu, daripada cara yang macam tu kita dapat raving fans, dapatlah team daripada live tu mungkin dapat 3-4 orang, dah start dah team masuk. Okey, daripada situ saya belajar pula. Dalam RPM Sifu ada cakap pakai Canva edit proven success. So saya macam apa proven success aku? Aku pun tak tahu nak tunjuk apa. So apa yang saya tunjuk waktu tu adalah saya showcasekan result customer saya yang dah beli 3 balang, 2 balang, 1 balang. Hari-hari saya update dan daripada situ orang cakap, sedap sangat ke produk kau ni? Sedap sangat ke Golden Saute Peyek ni? Lepas tu saya cakap dengan dia, tak apalah, saya bagi tester dulu, awak try. Okey, daripada situ Sifu ada ajar juga dalam RPM. Okey, bila orang tu jadi customer kita, why not kita convertkan dia jadi kepada pelanggan tetap kita, iaitu agent ataupun dropship. So waktu tu saya rasa macam, okey, dapat moment. So kita terus convertkan kita punya customer ni. Dia dah beli 3 balang, 6 balang bukan sekali Sifu. Dah beli 3, 4 kali, 5 kali. So cakap dengan dia, rugilah. Why not you dapatkan harga dropship? So dropship tu ada pula MOQ dia. Kita letak MOQ, contohlah dia beli 6 balang dia dapat harga dropship. Dia beli 20 balang dia dapat harga agent. Contoh macam tu kan. So dia orang mula start ambil banyak. So bila pada situ saya nampak, wow, orang dah start ambil 20 balang. Dah start ambil 30 balang. Mula-mula tim pertama saya dah ambil 12 balang di situ. Okey, 12 balang je dia ambil. Tapi bila kita tengok dia punya jualan tu rancak. Benda pertama sekali Sifu, dalam RPM juga Sifu ada ajar untuk record muka kita sendiri selain FB Live. Sifu ada ajar, okey, buat video. So macam kita pun tak tahu nak buat video apa. Apa yang saya buat lah, saya buat video saya makan peyek tu. Simple. Benda yang paling simple. Saya buat video makan peyek, saya upload lah dekat Facebook, saya upload dekat Instagram, saya upload dekat WhatsApp status. Dah itu je saya buat. Hari-hari repeat je benda tu banyak kali. Itu adalah konten macam orang kata, itu FB story lah, IG story ke, apa kata WhatsApp status ke. Itu je saya buat. Tiap hari dan juga FB Live. Konsisten benda tu dan saya pun dapat. Okey, Sifu ada ajar dalam RPM juga, kita kena bina bakal tim ataupun pelanggan-pelanggan kita ni antara circle kita dulu. Maksudnya orang terdekat dengan kita. So Alhamdulillah saya dapatlah raving fans kawan-kawan saya, kawan-kawan universiti dulu kan belajar sih kan. Dapat kawan-kawan universiti, lepas tu dapat kawan-kawan kelas yang lama-lama and then kawan-kawan program. So kita dapat yang tu adik-beradik saya support. So kakak saya pun start ambil produk. Dia jual dekat kawan-kawan dia. So saya kata bila buat video ni saya ajar pula dekat tim-tim saya yang baru nak naik ni, yang baru start ambil 12 balang, 30 balang ni, saya ajar diorang, okey kita buat FB Live, kita buat video. Itu je konten dia. Lepas tu saya ajar diorang pula bila dapat customer, kita showcase result. So saya tak buat seorang-seorang. Kalau dulu masa purpose, saya buat seorang-seorang. Pitam Sifu, saya lah kena edit, saya lah kena buat copywriting, saya lah kena buat live, saya lah kena showcasekan video saya sendiri, semua sendiri. Tapi bila kita dah ada tim Sifu, saya start, okey, saya pun juga sediakan bahan-bahan marketing untuk tim saya Sifu. Tindakan saya yang cepatlah saya sediakan bahan marketing. Sebab Sifu ada cakap dalam PM, kalau you guys tak sediakan bahan marketing untuk anak-anak tim, diorang nak jual macam mana? Siapa nak sediakan bahan tu? Sebab Sifu ada cakap, jangan tunggu HQ bagi bahan. Kita usaha dulu. Sebab kita kan distributor. So Zuki buatlah benda tu. Zuki terus ambil gambar produk. Zuki, sebab tu kebanyakan syarikat international, diorang akan istilahkan dia punya agent sebagai independent distributor. Kita nak you independent. Sebab tu saya cakap dengan Zuki tadi, masa tu adalah buat sediakan bahan tu untuk tim kita, untuk kita punya agent-agent kita. Tak payah semua benda kau sikit-sikit HQ. Kan bila nak berjaya. Sebab tu Zuki dia adalah mengambil langkah, dia buat je sendiri dulu. Dia mengambil, dan asyik baik dah ada penasihat yang betul. Abang-abang ni, abang-abang bukan pakcik Okay, gurau-gurau. Okay, so teruskan Zuki. Saya suka perkongsian tu. Jadi bila Zuki sediakan bahan, apa jadi pada agent? Oh, Sifu itu paling best Sifu. So bila Sifu cakap dalam PM, sediakan group, sediakan buat macam folder kan. Cikgu-cikgu minta dia tegur juga. Kita dalam phone ni kena ada folder gambar kita dengan produk lah, gambar kita bagi dekat customer semua. So kita belajar dekat RPM sebenarnya benda tu. Walaupun nampak macam tahulah nak buat folder tu, tapi sebenarnya kalau tak ada orang yang tegur, saya pun tak buat. Jujur saya cakap, saya takkan buat sebab kita akan biarkan je lah dalam galeri tu bersepah. So bila ada orang tegur, kita cuba buat dan kita buat galeri, kita masukkan files dan kita buat satu grup WhatsApp yang mana memang grup WhatsApp tu khas untuk kita
lemparkan segala bahan-bahan marketing yang kita ada. Contohlah video ke, gambar ke, apa orang kata screenshot feedback ke. Semua benda tu belajar dalam RPM tu. Screenshot feedback, kena ada design sikit, lawa-lawa sikit. So kita tiru dekat dalam RPM, Sifu suruh buat macam tu, cikgu suruh buat macam tu, saya terus buat. Alhamdulillah, impactful Sifu. Semua orang pakai bahan yang sama. Okay, bahan yang sama kita marketkan betul-betul dekat Facebook. Memang platform waktu tu sebab saya belajar dengan Sifu. Saya tak belajar dengan orang lain. So, belajar dengan Sifu, Sifu kata okey pakai Facebook. Pengguna Facebook ramai. So, kami semua pakailah Facebook sehabis baik. Tiap-tiap hari kami buat apa orang kata share win. Kami buat share win dalam apa orang kata dalam WhatsApp group waktu tu. WhatsApp group dalam 10-20 orang je. Kalau daripada 10-20 orang tu yang aktif dalam 3 hingga 5 orang je Sifu. Tak ramai pun aktif. Kita pun rasa macam alah sedih tim aku ni kan. Tapi Alhamdulillah Sifu, start daripada Sifu. Daripada situ kita nampak tim kita makin agresif untuk showcasekan win diorang walaupun kita tak suruh buat. Diorang start berborak. Dan paling best Sifu, masuk je bulan 12, grup WhatsApp saya dah tak berhenti lah. Maksudnya daripada pagi sampai ke pagi balik, memang diorang showcase win sahaja. Memang paling best Sifu, gambar memang banyak sebab saya juga ada buat macam ni Sifu. Saya buat challenge dekat tim saya. Saya cakap dengan diorang, okey kita akan buat challenge satu hari 30 gambar manusia dengan peyik waktu tu kan. Kita macam alah buat je lah apa yang kita tahu kan. So kita ambil gambar sebab Sifu ada cakap dalam RPM, orang ni nak membeli dia akan tengok manusia. Betul Zuki, sebab ramai orang dia suka tunjuk gambar kotak, gambar produk. Orang nak muka wajah manusia, reaction manusia sebab itu akan connect dia punya emotion. Betul. Okay, so lepas tu saya ajak tim saya, okay kita buat challenge satu hari 30 gambar. Mula-mula 30 gambar Sifu, tapi bila tim saya dah agresif buat benda tu, diorang start buat, saya terus tukar challenge saya kepada satu hari 100 gambar. Sepanjang tempoh 2020 tu kan Sifu, Disember 2020 tu, saya dapat kumpul 300 gambar orang bersama dengan peyik, muka semua berbeza. So kita dapat reaction orang happy makan peyik and then kita dapat feedback. Kita ajar juga Sifu tim kita untuk follow up customer. Follow up customer untuk dapatkan feedback sama ada produk kita ni bagus ke tak, servis kita ni bagus ke tak. Memang sebenarnya banyak Sifu dekat RPM je memang saya rasa boleh boost upkan energy gila-gila lah. Memang gila-gila boleh naik. And then kita punya sales pun meningkat naik. Tim kita pun start untuk ada sales juga. Mula-mula saya dengan tim saya Sifu, saya ingat lagi 2019 saya start jual peyik ni 2019 Disember situ. Tim saya sendiri pun buat sales sikit je, tim saya lagi sikit. Baru buat dalam 1,000, 2,000 macam tu Sifu, tak banyak. Tapi saya cakap dengan orang, apa yang kita kena buat adalah kita konsisten. Okay, siapa yang stay paling lama, dia akan dapat win dia. Dan Alhamdulillah Sifu, memang tim saya yang stay daripada saya start sampailah sekarang, 2 orang je Sifu. 2 orang je yang stay daripada dulu sampai sekarang. Memang orang kata waktu bulan 12 tu memang tahun bulan-bulan yang rekrutmen team lah kan. Memanglah kita dapat 50 orang, and then kita dah start ada 60 orang semua Sifu bulan 12 tu kan. Tapi yang stay tak ramai sebenarnya. Sebab itulah saya belajar dalam RPM, Sifu kata kalau orang nak cabut, kita cuba dengar dulu apa masalah dia dengan kita. Sifu ada cakap dalam kelas. So saya cakap okay, aku kena follow up balik. Kenapa dia tak nak jual pay aku dah? So saya start follow up dan bila kita dengar masalah, oh saya tak sempat lah Zuki, tak sempat, saya tak ada masa nak jaga anak. So team mula bagi alasan. Siapa kata tak down? Of course Sifu saya down. Tapi bila saya belajar, Sifu kata janganlah cepat sangat give up. Janganlah cepat sangat give up. Banyak kali Sifu ulang ayat tu. Saya tak belajar macam ni Sifu. Dulu saya belajar jauh. Saya duduk belakang dulu Sifu masa dalam kelas RPM tu. So tapi saya dengar setiap satu apa yang Sifu sampaikan dan saya take note. Lepas tu balik saya terus implement. Sebab Sifu cakap dalam kelas, fast action, fast result. Kalau kau tak buat tindakan habis kelas, memanglah kau punya result tak akan meningkat. So saya terus buat balik. Saya share dengan tim saya apa yang saya belajar. And then saya ajar orang okay, buat satu-satu step by step. Memang Sifu kerja banyak gila kena buat sebab kita distributor. Memang banyak gila kerja. Tapi saya cakap sabar, mungkin inilah apa orang kata struggle yang kita nak kena nampak. Tapi Zuki, tapi you hanya fokus kepada kerja-kerja marketing and sale. Betul. Kalau Zuki bayangkan kalau Zuki pula nak buat rempeyek tu malam-malam, nak pergi cari cheese pula, nak packing pula, nak menggoreng pula, tak gila. Tak kehawau kerja tu. Sekurang-kurangnya Zuki hanya fokus pada marketing and sale. And then buat sampai tahun lepas boleh buat 3 juta. Betul. Okay, teruskan. Okay Sifu. Then masuk je tahun 2020, okay. Asbab RPM dah saya tak cukup stop Sifu. Asbab RPM lah saya bergaduh dengan, tak adalah bergaduh dengan HQ, cuma kita ada macam
salah faham lah, mungkin waktu tu stok kita dah start tak cukup. Sebab kita dah buat marketing gila-gila, kita dah sediakan bahan marketing, copywriting pun saya cuba sediakan juga untuk tim saya. Betul, Sifu kata HQ sediakan bahan semua, tapi tak adalah tiap-tiap hari diorang nak bagi bahan tu sendiri kat kita. So kita pun kena buat sendiri juga. So Zuki sediakanlah untuk anak-anak tim ni, okey, diorang buat, kita ajar diorang juga buat copywriting, walaupun waktu tu copywriting memang ke laut. Memang saya rasa macam, apa benda lah aku cakap ni kan. Tengok copywriting balik, kalau saya buka balik posting saya lama Sifu, semua menjual. Semua menjual, saya tak bagi value langsung. Saya rasa macam berdosa sangat. Tapi bila sekarang ni saya start bagi value kan, saya nampak sales saya lagi meningkat dengan cepat. Dulu kita menjual, kita rasa macam, oh tak apalah, aku jual. Mungkin sales lagi laju masuk. Orang lagi suka kan tengok kita menjual. Rupanya salah benda tu. So bila saya masuk tahun 2020 Sifu, bulan 1, sales saya mula meningkat. Pergi kepada gunakan ilmu RPM saja Sifu. Ini memang saya rasa macam gila-gila lah. Ilmu RPM saya dah dapat pecahkan 87,000 Sifu bulan pertama. Bulan 1 2020. Itu memang saya rasa macam impactful. Dan daripada situlah saya kata okay, next RPM pergi lagi. Lepas tu next RPM pergi lagi. Saya pergi duk ulang RPM banyak kali sebelum saya masuk ARB. Waktu 2020 of course Sifu, saya terjejas dengan orang kata case COVID-19. Saya punya team semua panik, saya pun goyah juga waktu tu sebab kita nervous. Kita ialah benda pertama first time kan berlaku. Ya memang betul kita buat online, tapi team kita ada yang buka kabur sale, yang mungkin tak nak buat online, dia buatlah kabur sale, dia buka booth, dia pergi jual dekat kedai-kedai. So bila berlaku PKP bulan 3 tu Sifu, saya punya sales memang drop. Saya pernah mengalami 40 kotak tak habis dekat rumah Sifu. Saya stuck kat situ. Tapi apa saya buat tindakan? Waktu bulan 3 tu lah, Sifu ada bagi tahu ada RPM. Ada ARB. Saya cakap dengan diri saya, kalau aku tak pergi kelas, stok aku takkan habis. Saya terus buat tindakan. Betul Zuki, ramai orang dia lebih mengutamakan beli stok, tapi dia tak ada skill, dia tak ada ilmu macam mana stok tu dia nak clearkan. Alhamdulillah Zuki dapat kesedaran kat situ. Daripada RPM yang kita dah buat 2 hari, Zuki sambung pula pergi kelas yang lebih advance, nama dia Advanced Rocket Business. Dan masa Zuki masuk tu tengah COVID ni, tengah PKP. Masa tu panik, tapi what's happen lepas tu? Okey, lepas tu waktu kita masuk kelas tu Sifu, kita of course Sifu, 40 kotak tu tak habis, saya memang stuck Sifu. Saya nervous, saya cakap, kalau aku tak habiskan stok ni duit macam ni? Sebab 40 kotak tu duit saya. Itu memang duit saya. So tim saya pun Sifu, kebanyakan tim saya semua tak habis stok. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita berjaya rekrut lebih kurang dalam 75 orang dah dalam tim saya, 75 orang. So bila dah ada 75 orang, yang restock dengan kita mungkin dalam 20 orang macam tu, dan ada 5 orang stok dia berbaki 5 kotak, 8 kotak dekat rumah yang tak bergerak langsung. Dan semua panik, dia orang cakap, Zuki macam mana nak buat postage? Macam mana nak hantar? Macam mana nak COD? Customer dah tak nak, customer dah mula takut. Kita jadi lebih nervous lah Sifu bila tiap-tiap hari kan. Saya ingat lagi waktu PKP tu, punyalah saya tak ada ilmu Sifu. Awal-awal PKP tu saya duk update. Oh kes meningkat. Rupanya saya salah. Dalam ARB Sifu kata, dah kenapa update pasal kes? Orang makin takut. So saya cakap, salah rupanya benda tu. So saya terus tak buat dah benda tu. Dan saya terus tegur tim saya, siapa-siapa yang update pasal kes COVID-19 yang meningkat ni, kita suruh orang delete status tu, delete diorang punya posting apa semua delete. Supaya apa? Orang tak panik. Actually Sifu, jujur saya cakap, customer saya semua panik nak beli dengan kita orang. Dia kata, belum tentu awak sihat, belum tentu awak ni negatif. Dia cakap macam tu Sifu depan kita orang. So kita orang yang jadi macam, alamak takkan nak cakap apa, kita tahu kita macam, yelah first time kan berlaku benda tu, kita pun panik juga nak cakap apa. Orang Zuki, orang pun panik. Kau ni jual COVID ni jual peyek. Betul Sifu. Okay, so memang nervous gila waktu tu. So the sales memang drop. Daripada bulan Januari saya punya sales 87,000. Februari pun saya masih menggunakan RPM. Okay, ilmu RPM saya punya sales naik 111,000. Tapi March drop terus pergi 71,000 Sifu. Memang saya rasa itulah the worst thing ever yang berlaku dalam hidup saya. 71,000 tu, even tu kita rasa macam ada sales tapi tak melonjak. Itu pun waktu awal-awal bulan je yang ada sales. Kan kita kena PKP kan agak ujung-ujung bulan juga Sifu kan. So waktu bulan tu memang drop. Kita start 40 kotak tak habis. So, tapi waktu tu Sifu, apa yang saya buat lepas ARB, saya nampak dalam kelas Sifu kata cuba bantu anak-anak tim kita. Dan Sifu cakap cuba buat engagement dengan tim. Habis je kelas, saya balik macam, aku nak buat apa yang engage dengan tim? Sebab kita dah tahu kan buat FB Live, tapi kita tak engage dengan tim. So saya buat apa?
Okay, saya terus buat satu sesi Zoom meeting dengan tim saya. Okay, saya bagi tahu dekat tim saya, cakap okay jom kita ada Zoom meeting. Okay, minta maaf Sifu, lain slow Sifu. Tak apa, teruskan je, insyaAllah kita masih boleh dengar. Yang penting suara tu boleh dengar. Kan? Korang masih nak lagi tak? Kita nak tahu dulu. Kalau you all masih nak lagi komen kat situ, nak, and please share. Jangan ke mana-mana. Kita ni tengah kongsikan kat you all ni ilmu yang penting malam ni. You all sebagai stokis ke, sebagai ejen patut ambil tahu dan ready untuk bertindak. Janganlah jadi masih menyalahkan keadaan COVID. COVID ni tak COVID. COVID tetap berlaku, cuma kita yang mampu kita buat adalah doa dan usaha jaga SOP. Kalau boleh duduk kat rumah dan boleh bisnes kita masih boleh berjalan, kita jalankan je lah. Terus tak payahlah sibuk COVID. Kau ingat kau ni pengarah kesihatan. Kau ingat kau ni pengarah Kementerian Kesihatan. Kita ni adalah stokis atau ejen, fokus kita bantu pelanggan kita. Okey Zuki, teruskan. Apa ni Zuki buat? Lepas tu engage dengan team. Sebab Zuki dapat benda ni sebab bila Zuki dah berada dalam ARB, lepas tu pula dah berada dalam Ultimate, lagi banyak kita belajar, lagi banyak benda kita boleh deliver kepada team kita, ejen-ejen kita. Betul ke betul Zuki? Betul Sifu, saya setuju. Okay, alright. Okay, waktu tu Sifu saya engage dengan team saya. Saya tak macam kata saya just buat video call and then waktu tu kita barulah nak belajar Zoom meeting. Kan selalu masuk dengan Sifu Zoomina kan. Kita macam apa benda lah Zoom ni, nak cakap apa kan tak tahu kan. So saya terus buat macam saya cuba juga pakai Zoom, saya download dan waktu tu pun ada krisis. Ada orang kata, "Oi, Zoom ni nanti tarik duit dalam account bank apa semua." So macam alamak kan. Nak pakai platform apa yang kita tak tahu. Okay, sebab itu memang rumus-rumus yang berlaku waktu PKP lah. Banyaklah benda yang kita tak dijangka berlaku. Diorang duk condemn Zoom dan sebagainya. Tapi saya cekalkan hati saya. Cakap dengan diorang tak apalah, kita buat Zoom. Zoom Sifu tak ramai Sifu. Walaupun tim 75 orang, yang masuk 15 orang, 20 orang. Tapi Zuki cakap dengan diorang, okay, yang 20 orang ni lah yang berkualiti yang kita akan jaga untuk sepanjang COVID ni korang sales bergerak. Okay, waktu tu semua update dengan saya. Waktu Zoom meeting tu saya cakap dengan orang, okay, sekarang ni update Zuki, apa stok, berapa stok yang tak habis kat rumah. So semua update. Semua update. Dia kata, okay Zuki, saya tinggal 2 kotak, saya tinggal 5 kotak, 8 kotak. So apa yang saya bantu diorang adalah Sifu, saya bantu diorang untuk habiskan stok diorang dulu. Okay, saya habiskan stok diorang dulu. Alhamdulillah Sifu, stok diorang jalan laju. And then kita 40 kotak tu orang kata rezeki yang memang luar biasa sebab Allah kata, okay, ini ujian pasti ada hikmah. Okay, COVID-19 ujian pasti ada hikmah dia. So 40 kotak yang tersimpan dekat rumah tu saya ingatkan tak habis Ibu. Saya habiskan 40 kotak dalam masa 3 hari saja. Alhamdulillah. So licin terus sebab tim saya punya stok semua dah licin. And then waktu tu tiba-tiba ramai orang, permintaan tiba-tiba tinggi. Waktu COVID lah kita orang memang tak cukup stok. Saya hampir bergaduh dengan HQ. Saya duduk cakap-cakap kenapa HQ tak keluarkan produk banyak. Kenapa? Sebab yelah HQ saya pun baru setahun jagung Sifu. Kita kiranya lebih kurang sama-sama baru lahir. So kita orang tak prepare apa-apa. Memang tak prepare apa-apa yang berlaku kan. So bila berlaku COVID tu, HQ saya sampaikan kena tutup pintu apa semua. Diorang still menghilangkan produk untuk kita orang. Saya ingat lagi Sifu, bila waktu nak raya kan Sifu kan, bulan 5 ke bulan 6 macam tu, kami bergaduh dengan ejen-ejen kami. Sebab stok tak cukup. Stok balang raya kita tukar balang besar, memang stok tak cukup langsung. Kita orang sampai macam customer dah tunggu sebelum raya, dah janji dah sebelum raya dapat stok. Tapi selepas raya baru dapat stok. So memang waktu tu critical dan memang orang cakap panik lah. Semua panik. Of course berlaku balik panik tu. Tapi kita orang Zuki sebab ada ilmu. So bila ada ilmu kita dapat balik recover dengan tim-tim kita. Yang mana kita ajar dia, okay tak apa stok tak cukup, kita bagi dulu. Sebab ada customer beli sampai 5 balang. Beli sampai 10 balang. Tak boleh balik kampung. So tapi diorang minta kita postagekan kepada keluarga diorang. Lagi pula kita orang pun buat campaign juga gila-gila waktu tu. Kita buat marketing gila-gila. So sebab tu stok tak cukup kan. So bila stok tak cukup tu bulan 5, bulan 6 macam tu, kita ajar diorang, okay satu family cuba bagi dulu sebalang ataupun 2 balang. Satu family, 1 balang, 2 balang. At least adalah pay untuk diorang makan. Dan lepas dia raya Sifu, kami terus sediakan, apa orang kata, HQ bantu kami untuk sediakan woven bag. Dan Zuki sendiri ambil inisiatif untuk sediakan, orang kata free gift. Kita bagi pada customer kita appreciate diorang. Sebab diorang sanggup menunggu produk kita orang. So waktu tu memang Alhamdulillah, sales cepat terus naik. Lepas dia, balang raya habis, kita terus masuk balang baru. Okay, memang betul Sifu, sistem kami berubah sangat cepat. Sebab ada orang tim saya, ada yang boleh adapt.
Yelah, HQ pun baru setahun kan, baru hidup setahun. So ada tim kita yang boleh adapt dengan cara HQ. Ada tim yang tak boleh adapt langsung. Ada yang stuck, ada yang rasa macam kenapa HQ tukar cara ni? Kenapa tukar balang? Kenapa tukar harga? Kenapa tukar MOQ? So banyak gila problem yang berlaku, tapi kami di pihak apa kata Zuki sebagai distributor dan Zuki waktu tu masih master, Zuki boleh jadi leader lagi Sifu. Saya masih master stokis. So apa-apa yang diupdate oleh HQ, saya terus update pada tim. Dan saya jadi orang yang sangat-sangat transparent sebab apa? Tim kita semua tengah panik. Sebab stok tak cukup. Lepas tu PKP lagi. Orang semua tak balik raya. Semua dah marah-marah. Zuki, yang menarik, mula-mula korang panik stok tak habis. Masuk pula bila dah pergi belajar. Itulah saya kata jangan masuk RPM. Lepas tu jangan masuk ARB dan jangan follow kelas saya. Kan nampak dah wujud pergaduhan antara Zuki dengan HQ. Dengan bergaduh pula dengan HQ. Lepas tu pula panik pula stok tak ada. Dia panik stok tak ada. Orang lain semua tengah panik macam mana nak habiskan stok. Siap makan sendiri weh kat rumah. Makan nak habiskan stok punya pasal. Takut nanti expired. Yang dia ni pula dah masuk pada phase bila dia ada knowledge. Itulah siapa suruh masuk RPM kan. 2 hari pula tu kita ajar. Lepas tu panik pula. Stok tak cukup. Lepas tu apa yang berlaku? Tapi journey tu sebenarnya Sifu memang best lah. Jujur saya cakap memang best gila journey saya. Walaupun challenge tu berlaku Sifu, at first kita macam tak payahlah buat benda ni, kita give up tau Sifu. Saya macam malas nak buat. Tapi saya memang, saya cakap saya tak give up tu sebab ilmu daripada Sifu. Itu je saya cakap. Sebab Sifu memang supply gila-gila ilmu dekat saya. And then saya macam, kalau aku give up hari ni macam mana tim aku? Sifu selalu cakap, okay, kalau tim you guys dah berharap dekat korang untuk cari duit dengan korang, kalau korang tak bantu, siapa nak bantu diorang nanti? So waktu tu apa yang saya nampak Sifu kan, saya cakap dalam otak saya dengan diri saya sendiri, okay, Sifu dah bagi ilmu dah ada, tindakan kita, why not kita ajar tim kita pula? Dan waktu tu saya fikir, kalau saya stop waktu bulan puasa tu Sifu, raya tim saya nak makan apa? Saya pun nak pakai apa? Nak raya macam mana? Jujur Sifu, tahun 2019 saya raya seorang-seorang di Shah Alam. Seorang-seorang Sifu, mak semua kat kampung lah, semua kat kampung. Adik-adik semua tak balik, saya just video call je. Dan itulah orang kata, first time lah saya raya berjauhan dengan mak. First time, tak pernah. Dan memang sepanjang sebelum raya tu Sifu, saya gila-gila buat dengan tim. Saya ajak tim saya buat salam Ramadan. Which is kita orang buat video untuk naikkan apa kata value kepada pelanggan-pelanggan kita. Kita cakap salam Ramadan kepada pelanggan-pelanggan kita yang baru. And then kita buat salam Aidilfitri. And then kita pernah juga buat open house secara online Sifu. Secara online open house tu, sediakan makanan depan mata, kita makan secara Zoom. Kita ada juga bagi duit raya secara online. Memang benda tu semua kita buat secara online sebab tak boleh bergerak pergi mana-mana. Raya ketiga kita orang dah buat open house dah. Open house online nama dia. So kita orang macam memang, orang kata, Sifu kata cuba fikir benda lain, luar kotak. So saya macam, oh semua online, okay kita buat open house online lah, cakap dengan tim, senang. Okay buat open house online and then ingat lagi malam raya Sifu. Okay, malam raya saya keseorang dekat Shah Alam, ada tim saya sambut saya Sifu. Alhamdulillah, dia kata Zuki jomlah datang rumah akak, makan sekali jamuan makan malam raya. Buka puasa dengan family akak. So itulah benda yang momen yang rasa macam, ya Allah, sebelum ni aku buat bisnes, tak pernah pun orang ajak datang rumah untuk makan ke apa, tak pernah. Tapi ni tim saya ni, Alhamdulillah Sifu, inilah seorang wanita, okay, berkerjaya kaki tangan kerajaan dan dia banyak bantu saya juga dan dia seorang yang sangat tak boleh buat sales, banyak komitmen and then dia stuck pada kewangan dia. Alhamdulillah saya dapat bantu di Sifu. Sales dia dah mencapai 500,000 untuk tahun 2020. So memang meletup. Dahsyat tu kan. Bila kita bantu orang, bila kita bagi dia value betul-betul, nampak tak dia punya kedahsyatan tu. Dan juga Zuki, saya suka nak tunjukkan juga kan kejap apa yang Zuki capai juga. Apa yang best yang berlaku, nampak? Cuba explain sikit yang berlaku pada family. Dapat bagikan, apa yang penting adalah apa yang Zuki dapat beri pada mak. Cuba explain apa yang Zuki dapat bagi pada keluarga ni. Cuba share sikit. Bila kita ada pengalaman macam ni kita ada pengalaman yang sangat mahal. Yang mana mak saya dan kakak saya yang nombor 2 pernah menggadaikan emas diorang untuk membiayai pelajaran saya. Okay, so apa yang saya buat waktu tu, saya of course kita waktu muda-muda ni kita tak rasa sangat. Waktu tak adalah maksudnya lama sangat pun, benda tu baru je berlaku. Which is zaman-zaman sekolah dulu, waktu zaman universiti kan, baru lagi berlaku. Tapi kita rasa benda tu macam, I need to do something untuk make sure my mom dengan kakak Zuki ni ada emas yang dipakai. Diorang gadai sampaikan tangan diorang kosong Sifu. Cincin tak ada, gelang tak ada, rantai tak ada. So memang kita macam, kesiannya mak aku tak ada barang kemas, tak ada simpanan. So apa yang Zuki buat tindakan,
adalah Zuki buat bisnes gila-gila. Okay, kita buat bisnes gila-gila dan kita cakap dengan diri kita, why not, dah ada duit ni, kita ganti balik barang kemas mak. So itulah momen yang paling mahal. Mak saya menangis, dia kata, ibu tak sangka kali ni kau buat bisnes sampai boleh berganti balik gelang emas ibu ni. Kakak saya pun terkejut. So ini yang Zuki dah gantilah ni. Ni. Betul. Bagus. Selepas tu lagi Zuki, ni apa pula yang berlaku? Ini lagi best ibu. Adik saya ni dia memang orang kata dia macam asyik kecek kita lah. Dia kata macam nak beli motor lah. Sebab sebenarnya actually dekat kampung memang kami tak ada kenderaan yang orang kata elok lah. Which is kami hanya ada, jujur cakap, saya bukan orang senang cipu. Saya orang kampung. Okay, bila orang kampung ni, kereta pun kereta ayah dulu betul lah ada kereta-kereta mewah. Tapi benda tu semua dah tak ada dah. Cuma sekarang ni yang ada kereta Viva kat saya je. Okay, Viva kat saya, and then adik saya pakai motor lama. Itulah motor saya pergi zaman sekolah dulu. Itulah motor saya bawa pergi jalan raya semua dulu-dulu lah. Pergi kerja sendiri apa semua kan. Tapi kali ni, Alhamdulillah dengan rezeki Allah bagi, kami adik-beradik sepakat untuk menyediakan transportation untuk adik saya ni. Sebab adik saya ni bakal ambil SPM. So dia asyik minta-minta je lah. Macam Sifu tahu pasal saya, ayah saya dah meninggal 2018. Waktu tu adik saya masih kecil lagi, dia pun tak faham apa-apa. Okay, dan dia memang, selalunya dia memang paling rapat dengan ayah. So waktu ayah meninggal tu Sifu, lepas ayah meninggal, dia memang langsung tak minta apa-apa dengan kita orang. So dia macam diam, duduk menyendiri sebab dia macam, dia kehilangan macam sumber untuk dia meminta sesuatu barang. Kalau dulu dia minta basikal, dia dapat. Dia minta baju sekolah baru, dia dapat. Dia minta kasut baru, senang dia dapat semua benda tu. Tapi kali ni dia cakap, boleh tak saya adik nak ada satu transportation dekat kampung ni. At least ada motor lah. Sebab nak bawa pergi sekolah, nak masuk SPM semua kan. So jadinya kami adik-beradik bantu dia untuk belikan satu motor. Okay, motor tu motor baru, kita belikan dia, and then kita cakap dia guna sebaik mungkin, jaga ibu baik-baik kat kampung, biar kami carikan duit dekat sana. Maksudnya kami adik-beradik dekat KL ni ada 3 orang. So kamilah yang struggle betul-betul kat KL, belajar betul-betul, kerja betul-betul, and then Zuki pun buat bisnes betul-betul supaya Zuki boleh bagi the best lah dekat keluarga. Dan insyaAllah Sifu, on road, okay, sekarang ni saya nak bagi, sebab Kak Long saya dia selalu jealous. Dia kata, kenapa bagi mak dengan Angah je? Kenapa bagi ibu dengan Angah je gelang emas? Kenapa tak dapat? So insyaAllah Sifu, saya tengah mencari, orang kata tengah buat simpanan untuk bagi pada kakak saya pula. InsyaAllah, next. InsyaAllah. So kan bagus kan bila kita ada ilmu kan Zuki, mulakan tindakan kita, belajar. Bukan saya sengaja nak suruh you all ni sengaja masuk kelas kita. Lepas tu kita pula sponsor you datang belajar. Kan sebab kita nak macam ni lah. Saya nak you all ni ada result macam Zuki ni. Dah berjaya, diri sini dapat manfaat, orang lain ejen-ejen dapat manfaat. Lepas tu paling penting adalah manfaat kepada keluarga. Itu yang paling penting. Dan Zuki, kalau kita nak cerita panjang lebar, memang 3 hari 3 malam tak habis. Tapi lah Zuki, banyak ni you all belajar ni. Last sekali Zuki, saya nak Zuki bagi diorang advice. Kenapa penting untuk mulakan tindakan dia ni untuk belajar? Dan why? Kenapa kita minta diorang masuk ke kelas RPM yang kita taja nilainya RM10,000? Diorang cuma bayar kos pengurusan Zuki dengan kos e-workbook RM10 je. Tapi kelas tu sendiri kita bagi dia free. And kenapa benda ni penting? Apa last yang nasihat Zuki ni kepada orang semua? Nasihat kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik semua ni. Dia muda lagi. Saya je nampak sebaya dengan dia. Ni bagi ni, abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk. Gurau. Okay, silakan. Okay, alright. So, Syarilah, sangat mudah lah. Bila kita nak buat sesuatu tindakan tu, of course, kita kena ada kepastian. Okay, kena ada kepastian. Kalau kita tak ada kepastian, macam mana kita nak buat tindakan yang bagus? Ramai orang dia kata, okay, aku buat je. Tanpa ada ilmu dan benda tu menyebabkan collapse. Berlaku pada saya juga, Sifu. Saya buat je dan benda tu menyebabkan saya tak ada sales. Saya collapse. Sampai kalau you guys boleh tengok 2018, 2019, ada telur-telur yang bertelur. Tak ada sales langsung sebab saya main buat sebab tak ada ilmu. So Zuki nak nasihatkanlah kepada anda semua yang sedang menonton FB Live bersama dengan Sifu Najib hari ni. Zuki nasihatkan korang pergilah belajar. Lagi pula sekarang ni you guys belajar tanpa mengeluarkan kos 1 sen pun. Itu yang best tu. Saya dulu kena pergi isi minyak kereta dengan tak ada duit. Kena isi minyak kereta, ingat lagi RM10 isi minyak kereta. Kena pergi dewan dekat Shah Alam. Masuk kelas kena bayar RM10 lagi. Walaupun korang cakap RM10 je. Tapi itu kos bagi saya, anak muda yang tak ada duit. Saya nak makan apa? Saya nak buat macam mana? Waktu tu saya ingat lagi Sifu, RPM finalis secara offline. Saya tak ada duit makan.
Saya tak ada duit makan langsung. Lepas tu susah Zipu, saya kosong. Saya sangat kosong. Okay, so sebab tu Zuki cakap dengan anda semua, tolonglah datanglah kelas secara online ni sebab Zuki ingat lagi ARP Zuki pergi pun online dan memberi impak. Sales saya meningkat melonjak Sifu dan saya boleh capai 500,000 per month menggunakan ilmu ARB dan juga Ultimate Plus. Saya masuk Ultimate Plus pun online. Kan, semua online. So RPM pun kalau you guys belajar online betul-betul, jujur saya cakap dengan anda semua, setiap tim saya, okay, kita galakkan diorang untuk masuk RPM. Sebab apa? Itulah permulaan bisnes saya. Itulah permulaan ilmu untuk journey bisnes saya. So memang tim saya, betul saya cakap secara jujurnya, memang tim saya masuk RPM, sales diorang mula meningkat. Pecah 10,000 pertama, naik 30,000 pertama, 50,000 pertama. So sebenarnya, apa yang kita kena perlukan dalam bisnes adalah ilmu. Bila dah ada orang nak bantu kita, why not kita serah diri, duduk je dalam kelas tu walaupun online. Dengar je lah dan take note apa sahaja yang di-sharekan oleh Sifu dan juga insya-Allah dengan cikgu-cikgu momentum mungkin kita tak tahu kan. So ambil je take note sebab RPM lah yang banyak membantu saya. Saya melonjak naik start daripada RPM. So RPM pun kita bukan pergi sekali, itulah kesilapan saya. Saya pergi banyak kali sebab saya tak dapat Grab. Memang orang kata first class, pergi walaupun sekali pergi kelas tu memang dapat impact, dapat ilmu. Tapi kita ada benda serta-serta tempat yang kita tak nampak. Kan? So that's why lah you guys, Zuki nasihatkan pergilah kelas RPM online ni. Okay? Sebab Sifu dah taja kita 10,000 dan insyaAllah Sifu, saya punya target untuk RPM online ni, kita akan bawa 300 orang tim untuk diorang daftar dan ada dah tim saya hampir 70 orang yang dah berdaftar untuk masuk RPM ni. Syukur Alhamdulillah. Okay, dan Sifu, saya nak share sikit lah dengan Sifu win saya setakat hari ni. Okay, kalau tengok bulan lepas Sifu, sales saya tahun lepas 2020 Januari, sales saya sebulan 87,000 je. Okay, tapi hari ini setakat 17 hari bulan Januari 2021, sales saya meningkat menggunakan ilmu Sifu Najib seorang saja. Okay, sales saya meningkat kepada 233,000, tak sampai sebulan lagi. Alhamdulillah. Okay. Zuki tahniah, itu kita baru setengah bulan dah, baru 17 hari bulan ni tapi dapat 230,000. Kalau bandingkan dengan tahun lepas, saya ada buka juga ni lah. Kalau kita tengok yang tahun lepas Zuki, nampak cuba tengok tu Tahun lepas 87,000. Lepas tu dia datang kelas, Februari meningkat, March tu dia ada drop, lepas tu dia naik April, nampak tak? April, Mei, Jun naik 184, Julai 197, Ogos dia naik lagi, September drop sikit sebab stok tak ada, bergaduh. Oktober 386,000, November dia fight 592 kan. Disember 601,000, total tahun lepas 3.02 juta. Jual rempeyek je. Kau tu jual apa sangat? Kan, okey. So itu benda kita nampak, itu adalah benda yang kita nampak pencapaian Zuki dan semua datang ada daripada tindakan Zuki pergi belajar, and saya harap Zuki dapat teruskan benda ni, jangan stop, terus bantu. Dan berapa orang tadi Zuki, so kiranya dulu ejen ada berapa orang dan sekarang ejen ada berapa orang bawah Zuki sekarang? Okey, Alhamdulillah Sifu, kalau 2019, menutup 2019 kita ada lebih kurang dalam 70 orang, 60 orang macam tu, sangat sikit. Dan Alhamdulillah setakat hari ni Sifu, tim kita, okey, dengan ilmu Sifu kita engage dengan tim kita semua kan. Alhamdulillah tim keseluruhan kru Krav My Fighter, kita bagi nama Krav Fighter, dah jejak sebanyak 994 orang. Alhamdulillah. Syukur. Saya sangat bersyukur. Saya dah mula agresif, dah start belajar, dan malam ni Sifu, untuk penonton Sifu, ramai tim saya yang join sesi live Sifu ni. Alhamdulillah. Syukur. Diorang semua doa update. So, saya juga nak welcome dan saya nak ucapkan tahniah juga kepada semua tim-tim di bawah Zuki kan, di bawah bimbingan Zuki Capital. Tahniah. Dan Zuki, sekali lagi saya pun nak ucapkan tahniah atas pencapaian Zuki, dan insya-Allah tahun ini kita akan buat lagi dahsyat. Kita akan bantu lebih ramai di bawah grup-grup kita, insya-Allah. Okey Zuki, terima kasih banyak. Assalamualaikum Zuki. Waalaikumsalam Sifu, terima kasih. Okey, so macam siapa kat sini rasa macam terbakar, dah mula macam berasap kepala otak dia. Sebab tu saya kata saya tak main-main. Sebab itulah saya kata sangat penting untuk you all ni nak belajar. Tak guna kita pumpang, tapi last sekali kita pun tak belajar apa-apa. So, saya cakap dengan anda, ini adalah benda yang kita nak bagi pada anda. Make sure lepas ni, you all tolong kosongkan masa. Tolonglah berada dalam kelas saya ni, nak tarik pelanggan. Okay, 2021 edisi khas yang kita nak bantu anda
you all semua ni tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan. Dan kelas ni dijalankan secara online. Dan ia akan berlangsung pada 6 dan juga 7 Februari 2021. Tapi tak cukup tu je. Kita bukan sekadar yang tu je. Kita juga nak bagi tahu anda, kita juga dah start kelas persediaan. Kelas persediaan dia dah bermula dah. Bukannya anda daftar sekarang kelas 6 dan 7. Ada 3 kali sesi persediaan sebelum RPM yang kita akan jalankan bermula 23 Januari ni sampailah ke 6 hari bulan tu. So maksudnya kita ada beberapa sesi yang kita nak make sure anda semua boleh tarik ramai pelanggan. You all boleh buat sales. Faham atau faham ni? Dan you all jangan fikir panjang sangat. Sekarang ni saya nak anda pergi ke website kita, iaitu naktarikpelanggan.com. Pergi daftar kat situ. Anda boleh daftar. Tajaan ni kita bagi percuma. Apa yang anda perlu keluarkan komitmen, sebab saya tak nak anda sekadar macam kalau dulu kita nak bagi 100% free, ramai yang akan tak datang. So apa yang saya nak berlaku adalah macam ni. Apa yang saya nak berlaku adalah you kena bayar juga sedikit untuk kos pengurusan dan juga e-workbook. Okay, so itu pun hanyalah RM10. RM10 je untuk kos pengurusan dan juga e-workbook. Itu je. Dari segi kelas yang RM10,000, saya sponsor. Ilmu yang saya bagi tu, nilai yang saya kalau nilaikan dia lebih kurang RM10,000, saya sponsor anda untuk you belajar. So jangan buang masa. Kalau you ada agent di bawah you ada dropship, ajak dia belajar sama-sama. Okay, daftar cepat-cepat di naktarikpelanggan.com. Setakat ni Alhamdulillah kita dah mencapai 4,000 ke 5,000 orang peserta yang telah pun mendaftar. Kita target tahun ni kita nak bantu lebih ramai. So make sure anda luangkan masa 2 hari je. Kalau anda nak jadi macam Zuki, kan, dapat tingkatkan sale, dapat beri manfaat pada ramai orang, kepada ejen dia, kepada family dia. So make sure anda nanti berada dalam kelas ini, insya-Allah. Itulah benda yang malam ni kita nak berikan anda, something yang dapat memastikan anda survive daripada PKP ni, insya-Allah. Okey, terima kasih kerana join untuk sesi malam ni. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Itu saja, thank you, dan teruskan share, teruskan tag kawan-kawan anda yang mana anda rasa dia belum tonton lagi, make sure untuk dia tengok live kita ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye bye.